park my bicycle in front Masjid Lama Kuala Serdang. Ciri-ciri pembinaan yang lama, pasak kayu tanpa menggunakan sebarang paku. Penyambungan begini memang biasa pada bangunan lama, tidak mengira masjid lama ataupun perumahan tradisional Melayu lama. Ini merupakan tingkap di bahagian mimbar masjid. Tepi kita shoot tengok pemandangan ukiran, pemandangan sisi kayu yang dibentuk macam tu. Ni bagi saya, orang dulu-dulu dia bijak ni, pengaliran angin, supaya angin, udara masuk cukup ke dalam bangunan dan tak berapa panas. Sedang elok, sesuai, lawa. Pada saya memang lawa. Subhanallah. Masjid terletak di atas bukit. Saya kirakan masjid ini berada di atas lembah. Lembah dikelilingi, seolah-olah dikelilingi pengaliran seperti lembah. Tarik dengan dinding jaring kayu ni. Saya tak tahu apa istilah yang digunakan dalam istilah pembuatan kayu, tapi saya memang suka dinding jaring yang macam ni. Itu yang saya rasa macam Allah. Pintu masuk utama ke masjid. Subhanallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Allah. Jika dilihat pada keluasan dalaman masjid, mungkin kita boleh anggarkan jemaah dalam satu masa muat sebanyak 70 ke 80 orang, atau mungkin cukup 100 orang. Di mimbar masjid, depan masjid, mungkin tempat mengaji sementara menunggu waktu solat, dan mungkin dulu tempat guru menunggu anak murid untuk belajar mengaji. Terdapat juga mimbar lama yang masih kukuh di dalam masjid ni, yang dibuat daripada kayu. Bumbung masjid ni merupakan tempayan. Itu persoalan saya sekarang. Okey, di hadapan masjid ini terdapat aliran sungai. Kemungkinan besar digunakan untuk mengambil wuduk satu ketika dahulu. Saya merakamkan view daripada atas masjid, di mana jika kita lihat masjid ni terletak di atas bukit, tinggi sikit daripada kedudukan bangunan kekal yang lain, dan kita nampak seolah-olah di hadapan kita ni satu lembah, satu pulau. Kita tak tahu kan, jumpa orang dulu-dulu yang boleh bercerita sejarah Masjid Kuala Serdang ni. Kita tak tahu apa sejarah di sebalik yang kita nak ataupun kita perlu tahu. Tapi yang penting, inilah kedudukan masjid berada di lembah seperti pulau.
Rupanya seperti berada di sebuah pulau. Tempatnya sangat strategik. Alhamdulillah. Rasa bangga. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Okey, alhamdulillah rabbil alamin. Saya rasa cukup setakat ini episod kedua saya berkenaan Masjid Lama Qaryah Kuala Sedang. Alhamdulillah berciri pembinaan Melayu Islam. Itu yang penting. Yang pertamanya, yang keduanya, masjid yang begitu lama ni pada saya mungkin banyak dia punya khazanah ibadah dia, khazanah dakwah dia yang kita belum jumpa lagi dekat mana-mana material ataupun arkib, mana-mana arkib yang tertulis berkenaan dengan masjid lama, tak kira di mana berada. Namun begitu, saya berharap sangat bangunan lama yang tak dirobohkan ini perlu dijaga sebagai satu warisan dakwah, dan saya di sini ingin mencadangkan kepada jabatan-jabatan yang berkaitan, terutamanya Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan ataupun pihak muzium, agar meletakkan satu tulisan ataupun satu karya yang mengisahkan berkenaan dengan masjid lah. Kerana dekat sini, apabila saya kira sebelum saya membuat rakaman ni tadi, saya melihat ada 2 orang. Mungkin daripada produksi mana kita tak tahu, mungkin pelajar seni bina kita tak tahu, yang membuat analisis ataupun membuat tesis berkenaan pembinaan. Tapi saya berharap agar pihak-pihak yang saya sebutkan tadi agar meletakkan satu bahan rujukan bahan bacaan untuk sumber mereka yang datang selepas ini, ada bahan untuk dirujuk. Untuk siri ketiga ni saya tengah fikir sama ada saya mencari bahan di library perpustakaan ataupun mencari orang-orang lama yang tahu mengenai kewujudan masjid ini. Mungkin ada dia punya waris-waris yang mewakafkan tanah untuk pembinaan masjid ni, kita tak tahu. Mungkin mereka boleh bercerita sedikit, atau mungkin kita tak tahulah. Yang saya amat nampak dan amat melihat di sini ialah perlu jumpa mereka yang berada di sini. Mungkin orang yang lama, yang lahir tahun 1920-an, 30-an, 40-an, yang mungkin mengetahui sedikit mengenai masjid ni. Mungkin kita boleh videokan lagi kan.